Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim ya fattah bika nasta'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lapangkan waktu kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada seketika di dalam halaqah ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On atas jemputan untuk saya lanjutkan pengajian ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan. Jadi seperti mana lazimnya sidang jemaah sekalian, kita bacakan terlebih dahulu bacaan sebelum pengajian. Mudah-mudahan kita dilimpahi dengan kebaikan di dalam majlis ini, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد مقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد مقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد مقرب عندك يوم القيامة. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. Alhamdulillah, sedang jemaah sekalian, kita berada di siri yang terakhir pada membicarakan bab yang ke-22, iaitu mengenai kelebihan tasbih. Bagi tuan-tuan yang memiliki kitab, boleh bermula daripada muka surat yang ke-251, iaitu di bawah subtajuknya ganjaran mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil selepas kali lepas solat. Dan insya-Allah kita akan turuti pada perbincangan perbahasan pada malam ini berkaitan dengan beberapa kelebihan ucapan tasbih, begitu juga beberapa amalan yang boleh menghilangkan kefakiran ataupun kepapaan, yang kita boleh jadikan amalan selain daripada dengan tujuan tersebut. Sebenarnya setiap kali kita zikir, semuanya itu mendatangkan manfaat yang kembali kepada kita, insya-Allah, bukan setakat di dunia, dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan juga di hari akhirat. Baik, dalam satu riwayat disebut, barang siapa berkata setiap kali lepas solat Subhanallah 33 kali dan Alhamdulillah 33 kali serta Allahu Akbar 33 kali, ada riwayat lain sebut 34 kali, maka dia mengatakan selepas daripada itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Dalam riwayat lain disebut lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, atau qamaqal. Jadi masya-Allah tuan-tuan, kadang-kadang kita ni banyak terkejar-kejar dengan dunia yang kita lupa nak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan, kita ni manusia la ya'su anil khata' wan nisyan. Manusia itu ialah golongan yang tidak lepa, tidak akan tinggal daripada melakukan dosa dan kelupaan. Manusia itu sendiri adalah an-nas man lam yakhlu anil khata'i wan nisyan. Seseorang yang tidak
akan kosong, tidak akan sunyi daripada melakukan kesilapan dan kelalaian ataupun kelupaan. Jadi cuba kita bayangkan kan, antara waktu subuh hingga ke zuhur, berapa banyak lalai yang telah kita lakukan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak kemaksiatan dan kemungkaran yang antara sedar dan tidak yang kita lakukan. Maka kita bacakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan kita akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genaplah jumlahnya jadi 100 kali. Disebut dalam hadis ini, ghufira lahu, dan diampunkan dosanya kan, walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni tahu tuan-tuan kan, memang takkan habis, takkan pernah tiada. Setiap kali laut datang membadai ke pantai, kita lihat pasti akan ada buih. Dan kadang-kadang kita duduk di kawasan yang kecil pun, kan, antara jarak tak sampai 100 meter pun kita dapat lihat buih yang begitu banyak. Cuba bayangkan, kan, dalam hadis ini disebut secara umum kan, buih di pantai. Mana nak kata buih di keseluruhan pantai itu terlalu banyak. Kan, kalau katalah kita memiliki dosa yang sedemikian pun, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pengampunan. Jadi dalam keadaan sedar tak sedar, selain daripada ibadah salat itu sendiri, bermula daripada wuduk yang kita buat tu dah hapus dosa dah, dosa-dosa kecil kita. Ibadah salat itu juga menghapuskan dosa. Kita tambah lagi dengan amalan zikir. Jadi semua itu adalah kan, menghilangkan, melenyapkan dosa kita di sisi catatan para malaikat yang nak yang nak disembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama mengatakan dosa ini adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar tidak terangkat melainkan dengan taubatan nasuha. Jadi begitu pula tuan-tuan, daripada waktu zuhur ke asar akan berlaku lagi urusan ataupun hal yang sama. Datang lagi kelalaian, dan datang lagi kemungkaran, datang lagi kerosakan, kemaksiatan sama ada sedar ataupun tidak. Kita ulang balik dalam solat asar perkara yang sama, maka datang lagi pengampunan. Begitu juga antara asar hingga maghrib, kita baca lagi lepas maghrib akan datang lagi pengampunan yang sama. Lepas isyak kita akan dapat lagi keampunan yang sama. Daripada isyak sampai ke subuh, tak mustahil ada lagi kemungkaran yang kita lakukan, kita baca di waktu subuh, akan datang lagi kan, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan manusia yang kan, tidak berwuduk, tidak sembahyang, tidak berzikir kepada Allah. Bagaimana cara dia mensucikan dosa-dosa dia? Bagaimana cara nanti dia nak menghadap Allah dalam keadaan dia membawa dosa yang tidak terampun? Maka mudah-mudahan tuan-tuan jangan kita tinggalkan. Terutamanya kan, kalau kata ada setengah tempat yang masih belum boleh solat berjamaah, terutamanya kita solat sama ada di rumah, surau kan, ataupun di tempat kerja, maka tuan-tuan zikir dengan zikir ini. Cuma kadang-kadang ada setengah tempat, ada setengah-setengah imam kan, mungkin dalam keadaan nak cepat dan sebagainya, dia meninggalkan amalan ini. Maka sayang, tak apalah, imam mungkin ada urusan yang perlu diselesaikan, namun kita yang tidak terkejar dengan urusan-urusan yang lain, kita baca. Biarpun imam berzikir, berwirid dengan wirid yang ringkas, maka kita baca tuan-tuan kan, wirid-wirid yang sempurna. Tuan-tuan boleh buka kitab Hidayatus Salikin fi Masalikil Muttaqin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana diringkaskan, dimukhtasarkan kitab tersebut dan sebenarnya daripada kitab Sairus Salikin, yang mana dimukhtasarkan lagi daripada kitab Ihya Ulumuddin, dan amalan-amalan ini diajar oleh Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan boleh lihat kan di dalam kitab Hidayatus Salikin bagaimana amalan zikir yang dianjurkan kepada kita selepas daripada waktu subuh dan maghrib. Dia ada satu zikir yang lebih panjang tuan-tuan, dan ataupun disebut juga sebagai amalan ini disusun oleh Imam Al-Qushashi kan, ataupun wirid Al-Qushashiyah. Jadi tuan-tuan boleh lihat di situ, kita biasanya sampai ayatul kursi, kita akan terus pergi kepada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Namun di dalam wirid tersebut tuan-tuan, diajarkan kepada kita ada tambahan lagi. Kita baca syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian kita baca lagi inna ad-dina 'indallahil islam. Habis tu kita baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
tulijul laila fin nahar wa tukhrijul nahara fil lail. Habis ayat tu tuan-tuan, kita baca pula surah Al-Ikhlas 3 kali, kan? Kemudian kita baca Al-Falaq, An-Nas, kemudian baru kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kemudian baru kita pergi pada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kemudian kita pergi pula kepada selawat, Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kullama zakaraka zakirun, selawat Imam Syafi'i. Kemudian kita bacalah tahlil 100 kali ke, ataupun sekurang-kurangnya kitab tu bagi tahu 10 kali. Kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin yang saya baca awal tadi, ataupun kita tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin bi rahmatillahi wa karamih. Jadi tuan-tuan, kan, kalau kita amalan tersebut tak panjang sebenarnya, tak sampai 15 minit sebenarnya, kan, kita membahagikan masa untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang sembahyang berjemaah, tak apa, imam nak baca sampai mana pun, tapi kita baca je sendiri, kita sambung bacaan tersebut. Begitu juga lepas maghrib, kan. Cumanya kadang-kadang bila asatizah, terutama ustaz-ustaz ni, kadang-kadang bila dia sampai ke surau masjid nak dihabiskan zikir tersebut, ada kekangan kadang-kadang kita nak sampaikan kuliah. Tambahan pula sekarang tuan-tuan, masjid timing dia antara maghrib dengan isyak sahaja. Kuliah pun kita kena mulakan lebih awal untuk memberi isi ataupun intipati yang padat, kan, kepada jemaah yang hadir. Jadi kadang-kadang ada kekangan di situ, tak apa, kan, kita boleh qadakan ataupun kita gantikan zikir tersebut di waktu yang lain, kan. Contohnya kita ambil ke waktu isyak, ataupun kadang-kadang perjalanan nak balik daripada surau ke rumah kita, masjid ke rumah kita pun boleh kita bacakan kembali zikir-zikir tersebut tuan-tuan. Dalam setengah riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang berkata di belakang setiap solat yang fardu, maksudnya apa? Sejurus selepas sembahyang fardu, dia bacakan zikir ini sebelum kakinya berlipat, kan, daripada berkata-kata akan sesuatu perkara. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat sebut, ada riwayat sebut maghrib dan subuh, kan, selepas subuh dan selepas maghrib dengan tidak digerakkan kaki. Tapi ada juga riwayat bagi tahu selepas setiap kali sembahyang fardu amalkan, kan, amalan yang sama. Maka tuan-tuan, baca 10 kali amalan itu tadi, kita baca 10 kali, dan baginya 10 kebajikan, maknanya 10 kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala bila berikan kebaikan tuan-tuan bukan sikit-sikit, kan, bukan macam kita yang masuk dalam duit tabung masjid RM10, RM20, bukan. Allah kalau bagi kebajikan, kan, tak tergambar kat kita sekecil-kecil kebajikan itu dunia ini tuan-tuan. Kemudian dihapuskan 10 kejahatan. Maknanya kejahatan kita ni tuan-tuan tak kira besar mana, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Dan begitu juga diangkat 10 darjat tuan-tuan. Kalau ingat lagi, kita sebut 10 darjat menurut perbahasan Ibn Abbas. 1 darjat itu 500 tahun perjalanan. Kalau 10 darjat tak ke 5,000, kan, tahun perjalanan. Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan kita di dalam syurga kelak tuan-tuan. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam hadis yang hasan sahih. Maka boleh jadikan amalan tuan-tuan, bukan setakat subuh dan maghrib sahaja. Pada setiap kali waktu salat yang lain pun boleh kita amalkan 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun kita boleh ambil pada riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumiit, kan, boleh juga tuan-tuan, mana-mana sahaja, dua-duanya betul. Baik, dalam riwayat yang lain tuan-tuan disebut, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ta'assarat anhu al-khataya wadh-dhunub kama tatanasaru awraqus syajar. Barang siapa yang menyebut subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, akan gugurlah dosanya seperti mana gugurnya daun-daun, kan, daripada pohon tuan-tuan, kan, seperti mana gugurnya dedaunan daripada pohon-pohonnya tuan-tuan. Kalau kita tengok terutama dalam keadaan cuaca berangin tuan-tuan, cuaca yang mungkin kuat anginnya, bagaimana jatuhnya daun-daunan tersebut begitu banyak. Tambahan pula kalau musim luruh tuan-tuan,
Dan lagilah kita tengok banyak daun yang gugur, sama ada daripada pohon bunganya, daripada pohon getahnya, apa-apa pohon yang menggugurkan daun tuan-tuan, kita akan lihat. Begitulah keadaan orang yang membacakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Di sini ada satu amalan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil amalan ini selepas sembahyang subuh. Dan setelah kita zikir, dengan zikir kita doa, dan selepas sembahyang subuh tadi kita wirid, ada satu amalan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Amalan ini tuan-tuan dibaca di antara waktu lepas subuh sehingga sebelum ataupun sehingga sebelum habis waktu subuh, ataupun sebelum masuk waktu syuruk, begitu. Dan sebelum masuk waktu syuruk, lebih kurang lah kalau waktu tu antara 1 jam 20 minit. Daripada sembahyang subuh tu ke waktu syuruk 1 jam 20 minit. Tapi katalah kita dah tolak lah 20 minit untuk kita solat subuh dan wirid, jadi kita ada baki 1 jam tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak baca? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Dan kita baca 100 kali. Saya ulang balik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Habis satu kita baca pula subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali lagi tuan-tuan. Kemudian habis 100 kali tadi kita baca subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali lagi. Kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir lagi 100 kali. Maknanya 4 zikir tadi setiap satunya 100 kali, dan kita habiskan 400 kali lah kan, dengan 4 zikir tadi. Waktunya bila? Lepas siap solat subuh, lepas siap wirid, lepas siap doa, kita ambil waktu, ambil tasbih kita tuan-tuan. Amalkan zikir yang 4 tadi yang kami terima daripada guru kami yang mulia, dan yang beliau ijazahkan kepada kami, dan saya ijazahkan juga kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan tuan-tuan. Tapi waktunya itulah antara lepas subuh hingga sebelum masuk waktu syuruk. Kalau terlepas macam mana ustaz? Kalau terlepas, rugilah kita hari tu, buat balik pada hari esok tuan-tuan. Kalau terlepas, rugilah kita, buat balik pada hari esok. Jadi sebab tu amalan ni tuan-tuan, kita kena kejar dia. Tak boleh tak apalah nanti aku kejar balik. Kita kejar waktu. Yang ulama' dah tentukan waktu itulah kita buat tuan-tuan, supaya kita tidak jadi orang yang rugi. Wa'iyyazubillah min zalik. Allahu akbar. Baik, dalam riwayat lain disebut man qala subhanallah subhanallahi rabbil azimi, yang kita baca ketika mana kita rukuk tuan-tuan, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Ini pun boleh jadi zikir ni tuan-tuan. Bukan setakat dalam salat sahaja kita baca, boleh je kita baca di mana-mana kan. Tak tahu nak zikir apa, zikir je subhanallahil azim, ataupun subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ataupun tak ada wa bihamdih pun tak apa, subhanallahi rabbil azim, subhanallahi rabbil azimi kan. Boleh juga kita baca di situ, ataupun nak tambah wa bihamdih pun boleh, tak ada masalah. Dua-duanya betul tuan-tuan. Apa ganjaran bila kita baca itu tuan-tuan? Ghufirat lahu biha syajaratun fil jannah. Ditanamkan ghurisat, maaf saya bukan ghufirat ya, tersilap. Ghurisat lahu biha syajaratun fil jannah. Ditanamkan baginya setiap satu bacaan subhanallah subhana rabbiyal azimi tadi, subhanallahi rabbiyal azimi, ataupun subhanallahil azimi wa bihamdih tadi, ditanamkan tiap-tiap kali dia sebut satu pohon di dalam syurga. Sebab tu kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memang pesan kepada Rasulullah supaya umat ini rajin membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kerana setiap yang kita baca itu tuan-tuan akan ditanam oleh malaikat-malaikat pepohonannya dalam syurga untuk kita mengambil ganjarannya nanti bila masuk syurga kelak tuan-tuan. Cuba bayangkan, orang ada tanah, dia beli tanah 1 ekar, dibiarkan semak tuan-tuan, dia datang selepas 10 tahun, apa yang dia dapat daripada semak tersebut? Dia kena keluar duit lagi tuan-tuan untuk bersihkan kebun dia, untuk tebang pohon-pohon yang tidak diperlukan di kebun dia.
bahkan mengambil kos yang mahal, kadang-kadang mungkin cecah sampai 5-6 ribu untuk bersihkan satu-satu kebun. Tetapi cuba bayangkan, bila dia beli kebun yang seluas 1 ekar, dimanfaatkan keseluruhannya, kan, dimanfaatkan keseluruhannya. Selepas 10 tahun dia datang, dia tengok pokok durian dah berbuah, pokok manggis, pokok rambutan, kan, bahkan kadang-kadang tak payah tunggu 10 tahun tuan-tuan, dengan teknologi yang ada 5-6 tahun dah dapat hasil dia. Mana lebih beruntung? Tentulah orang yang memanfaatkan tanah lapang yang bernilai 1 ekar tadi, yang keluasannya 1 ekar tadi, dengan sesuatu yang bermanfaat tuan-tuan. Tapi kalau kita biarkan jadi semak, tak ada apa yang kita perolehi, melainkan mungkin ada binatang bisa, ataupun mungkin kan kita terpaksa keluarkan sesuatu lagi untuk membersihkan kembali kebun tersebut. Jadi begitulah di dalam syurga nanti, setiap orang dah diberikan tanah kan, untuk dia bercucuk tanam. Bukan nak cucuk tanam tu masih dalam syurga, cucuk tanamlah di dunia, dan kita memetik hasilnya nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam riwayat lain disebut man qala subhana rabbiyal a'la. Dalam bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, kita tambah wa bihamdih kan. Sebenarnya kalau baca subhana rabbiyal a'la pun dah boleh dah, kan, sah dah. Okey, ghafarallahu lahu wa adkhalahu al-jannah. Allah berikan keampunan dan Allah masukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam satu riwayat Abu Hurairah dia kata, sabda Nabi SAW, apabila berkatalah hamba itu di dalam rukuknya sekali subhana rabbiyal azimi. Kan dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azimi sekali. Dimerdekakan tubuhnya itu 1/3 daripada neraka. Maknanya kalau kita bahagikan tubuh kita pada 3 bahagian tuan-tuan, kepala sampailah ke bahagian dada kita 1 bahagian. Dari dada sampai ke peha 1 bahagian. Dari peha sampai ke kaki kita 1 bahagian. Kita ucap sekali subhana rabbiyal azimi, 1/3 bahagian kita daripada tubuh ini akan dibebaskan daripada neraka. Dan apabila berkatalah ia 3 kali, dia merdekakan sekalian jasadnya daripada neraka. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang ni kena bagi masa. Bagi masa supaya kita sempat baca segala yang sunat, bahkan yang wajib itu rukun lah, kan. Yang sunat pun kita tidak tinggalkan. Cuba bayang orang yang sembahyangnya terkejar-kejar, kan, subhanallah, 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 boleh juga. Ataupun dia ambil yang syarat wajib saja, rukuk dengan qadar subhanallah, dia tak baca apa tuan-tuan, dia ambil qadar subhanallah. Subhanallah berapa saat tuan-tuan? 3 saat kot, kan, 5 saat ke, tak apa baca apa-apa, dia akan rugi nanti. Rugi dari apa? Rugi dari pembebasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tuan-tuan, amalan-amalan yang mudah-mudahan kita diberikan kebaikan. Di dalam kitab Ruhul Bayan disebut bagaimana malaikat Mikail, kan? Malaikat Mikail dia sendiri yang akan membawa orang yang membaca tasbih, kan, yang membaca tasbih subhana rabbiyal a'la ni nanti di atas kepaknya di hari akhirat. Dalam kitab Ruhul Bayan dinyatakan, dan dipersembahkan hadapan Allah, ya Allah, izinkan aku memberi syafaat, kan, kepada hamba-Mu ini. Kan, malaikat Mikail minta, dia bawa kita atas kepak, dia bawa kita depan Allah, dia minta izin dengan Allah untuk, kan, mohonkan keampunan kita dan diberikan syafaat melalui malaikat Mikail untuk masukkan kita dalam syurga. Malaikat ni juga ada keistimewaan, diberikan kelebihan memberi syafaat tuan-tuan. Baik malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Ada riwayat lain disebut mereka juga memberi syafaat dari sudut orang nak lintas titian sirat. Ada juga yang memberi syafaat dalam arti kata memberi minum air daripada haud Nabi SAW. Ada yang memberi syafaat dalam bentuk membawa seseorang itu melintas titian sirat sepantas kilat. Ini salah satu daripada kisah bagaimana malaikat memohonkan izin Allah untuk beri syafaat kepada hamba-hamba yang soleh ni tadi. Jadi malaikat Mikail letak atas kepak dia, bawa terbang depan Allah. Ya Allah, izinkan aku beri syafaat kepada hamba ini. Allah izinkan, Allah Ta'ala kata masukkan dia dalam syurga. Kenapa tuan-tuan? Makhluk pertama yang mengucapkan subhanallah wa subhana rabbiyal a'la ini adalah malaikat Mikail. Allah berikan kelebihan kepada malaikat Mikail untuk memberikan syafaat kepada yang menyebut subhana rabbiyal a'la. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan direzekikan untuk dapatkan syafaat tersebut.
mudah-mudahan. Banyak jenis syafaat kalau kita nak bincang tuan-tuan, ada daripada perbincangan yang lain nanti. Kan yang paling besar sekali syafaat daripada Allah, syafaat Rasulullah, syafaat para nabi, kan syafaat para ulama, syafaat orang yang hafaz Quran, syafaat daripada anak-anak, dan syafaat daripada amal soleh kita sendiri tuan-tuan. Itu antara syafaat-syafaat yang membawa kita masuk syurga Allah. Sikit lagi tuan-tuan, tasbih membawa rezeki, kan? Bukan setakat amalan ini kelebihannya di hari akhirat yang kita tak nampak lagi sekarang, insya-Allah, tapi kita yakin dia akan diberikan oleh Allah di hari akhirat. Ada juga bentuk-bentuk amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia menjadi sebab untuk manfaat dunia tuan-tuan. Kan antaranya kadang-kadang kita baca surah Al-Waqiah, kan, dinyatakan kelebihan Al-Waqiah adalah untuk murah rezeki. Dan kita bacakan zikir, kelebihannya adalah untuk tenangkan hati. Kita solat, manfaat yang kita dapat adalah mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Kan, kita dapatkan ketenangan melalui sedekah, membayar zakat. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, ada amalan-amalan yang manfaatnya berbentuk dunia dan pahalanya berbentuk akhirat. Kan? Okey, apa dia tuan-tuan? Dalam riwayat disebut at-tasbihu yajlibur rizqa. Mengucapkan tasbih itu mendatangkan rezeki. Kan, rezeki ni tuan-tuan, ulama bagi tahu ada dua. Ada yang berbentuk hissi, ada yang berbentuk maknawi. Ada berbentuk yang kita nampak, ada yang berbentuk kita tak nampak. Kan, berkat tuan-tuan, berkat contohnya di sebalik kita sabar, kan, kita sabar. Contoh saya buat analogi macam ni baru dengan anak murid saya. Dalam kelas pengajian, kan, ada pelajar yang boleh baca dengan baik. Kan, dia ambil masa yang singkat je untuk baca bacaan dalam Quran ataupun mengaji. Jadi dalam ramai-ramai anak murid tu adalah beberapa orang anak murid yang bacaannya sedikit perlahan. Jadi saya pesan ke anak-anak murid saya kata yang mana boleh baca dengan lancar, sabar, saya kata. Bila sabar, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat, kan? Sebab kita duduk dalam majlis ilmu dan kita sabar dengan kawan-kawan kita yang mungkin sedikit lambat dalam membaca, mengaji dan sebagainya. Jadi kesabaran itu kita mungkin Allah tak balas dalam bentuk yang kita nampak, tetapi Allah mudahkan pula urusan kita dalam keadaan kita tak nampak. Contoh tuan-tuan, kita pergi klinik, cepat dia urusan kita. Kan, orang lain rasa macam lama, kita sekejap je. Kan, berkat Allah Ta'ala kurniakan berkat. Kita pergi bank, lancar urusan kita. Kita nak pergi mana-mana pun banyak urusan kita mudah tuan-tuan. Ini berkat benda yang kita tak nampak tuan-tuan. Kan, tapi ada ketika Allah beri dalam benda yang kita nampak. Kan, kita punya berniaga nampak keuntungan dia, kan, kita punya rumah tangga nampak bahagia dia, kita punya anak-anak nampak dia punya kejayaan dia. Itu kita kata pemberian Allah ini berbentuk hissi dan maknawi, kan. Maknanya ada yang kita boleh nampak, ada yang kita tak boleh nak nampak tuan-tuan. Baik, tasbih Allah Ta'ala akan bukakan pintu rezeki. Rezeki ni macam-macam lah, ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Sebenarnya antara adab bila mana kita melakukan ibadah ialah pertama sekali nak dekatkan diri kita dengan Allah. Segala pemberian tu biar dia datang kemudian. Tak payah lalu kita duk hitung-hitung. Aku dah tasbih dah 1000 kali, tak ada apa pun dapat. Jangan kita anggap macam tu. Kan, kita sabar dalam melakukan amalan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Di sebalik sabar itu pasti ada kebaikan. Kemudian tuan-tuan, dalam riwayat lain Nabi SAW menyebut kalimatan khafifatan. Ni hadis yang masyhur ni, banyak ustaz-ustaz, guru-guru baca untuk suruh kita, kan, beramal dengan hadis ini. As-saqilatan fil mizan khafifatan ila ar-rahman. Dua kalimah yang Nabi sebut, ringan untuk sebut di bibir. Saqilatan fil mizan, berat timbangannya nanti di mizan. Habibatan ila ar-rahman, Allah suka kepada orang yang menyebut dua kalimah tersebut. Apa dia tuan-tuan? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ataupun boleh juga kita baca subhanallahi wa bihamdihi, kita asingkan subhanallahil azim wa bihamdihi pun boleh juga tuan-tuan. Nak sekali ke pun boleh, nak asingkan pun boleh, kan? Ataupun nak ambil subhanallahi wa bihamdihi sahaja pun boleh, sebab ada riwayat-riwayat yang berbeza mengenai tasbih ini tuan-tuan. Baik, riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa seorang lelaki dia menghadap Nabi, dia kata, ya Rasulullah, telah sedikitlah kedua tanganku. Maksud sedikit ni kinayah. Kinayah ni maknanya kata yang tersirat, kan. Sedikit ni bukan maksudnya tangan dia ada dua tinggal satu, bukan. Sedikit telah sedikit tanganku, maksudnya telah sedikitlah keberhasilan rezekiku.
ataupun disebut juga sebagai telah papalah daku. Maka Nabi bagi tahu, di mana engkau daripada sembahyang malaikat dan tasbih al-khalaiq. Katanya, di mana engkau daripada sembahyang dan tasbih al-khalaiq, kata olehmu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baik, Nabi ajar satu kaedah tuan-tuan, amalan nak murah rezeki. Dan setiap kali antara sembahyang sunat fajar dengan sembahyang subuh. Ni amalan ni duduknya antara sembahyang sunat fajar dan sembahyang subuh. Jadi kalau PKP tuan-tuan tak boleh pergi surau masjid, tuan-tuan boleh amal yang ni. Kalau kat surau masjid, kadang-kadang pihak surau dia punya waktu iqamah dia tak panjang tuan-tuan, kan? Dia sekejap je, 10 minit, 12 minit dia dah akan iqamah, tak sempat nak baca ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Baca amalan ni tuan-tuan, murah rezeki mudah-mudahan. Alhamdulillah, saya pun telah amalkan amalan ni. Kami terima amalan ini secara ijazah daripada guru kami. Saya ijazahkan juga tuan-tuan untuk amal. Nescaya mendatang akan dikau oleh dunia, padahal hina atas hidung kau. Hina, Nabi kata dunia ni hina. Tapi jangan risau, dengan amalan tersebut dia akan datang dan sujud kat engkau. Dunia datang. Biar kita ni tuan-tuan, dunia datang kat kita. Jangan kita duk kejar dunia. Cara nak suruh dunia datang kat kita ialah dengan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah antara solat sunat fajar. Mana solat sunat qabliyah subuh, orang sebut qabliyah. Saya lebih suka sebut solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh, sebab sembahyang yang tidak ada ba'diyah tidak dipanggil qabliyah. Mana-manalah, yang penting tuan-tuan faham di mana kedudukan solat tersebut. Lepas habis solat tadi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Dan daripada Ali bin Abi Talib, dia kata, sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca 100 kali La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tuan-tuan, dia baca 100 kali setiap hari, maka juga ini merupakan pembuka kepada rezeki dia. Adalah baginya aman daripada papa, kan? Aman daripada papa, dan menjinak-jinak ia daripada liar kuburnya, dan dibukakan baginya beberapa syurga. Kan, maknanya kuburnya akan diluaskan oleh Allah, dan begitu juga dibuka akan baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni amalan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tuan-tuan boleh baca pada bila-bila waktu, cuma guru kami cadangkan amalan ini dibaca di antara sembahyang zuhur dan waktu zuhur hingga asar. 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi jadikan amalan tuan-tuan, kan? Kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Pastikanlah hidup ini ada, kan? Kita amalkan sesuatu. Sebab kita masuk syurga sebenarnya bukan dengan amal, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita, kan? Nak mencari redha Allah, Allah akhirnya akan letak kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau katalah kita ni tergolong dalam golongan yang lambat masuk syurga, tetapi kita ni orang bersungguh nak syurga Allah. Jadi bila orang nak ni tuan-tuan, akhirnya, kan, pasti dia akan dapat. Jadi bila orang bersungguh ni tuan-tuan, manjadda wajada, kata pepatah Arab. Siapa bersungguh, dia pasti akan dapat. Siapa bersungguh buat amal, kan, pastilah dia akan lebih dapat amal tersebut. Natijah daripada amal tersebut lebih cepat daripada orang yang tidak melakukan amal tadi. Wallahu a'lam, sekadar itu dahulu tuan-tuan. Jadi saya cakap hari ni banyak amalan-amalan yang saya sebut. Doakan saya rezeki, Allah rezekikan kesempatan untuk kita sama-sama buat tuan-tuan. Ada sebahagiannya telah kita buat, ada sebahagiannya kadang-kadang ketika iman kita lemah tuan-tuan, kita tinggal. Kita mohon taufik dan hidayah Allah. Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita buat semua tuan-tuan. Kita tak nak tinggal kalau boleh, kan? Tapi itulah lemahnya manusia, lemahnya iman, lemahnya takwa kita ni kadang-kadang menggelincirkan kita, dan dunia ini telah memperdaya kita daripada, kan, kekal istiqamah untuk melakukan amalan. Wa a'udzubillahi min zalik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawallina siratal mustaqim. Wassallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi bil alamin.